Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala man ittaba'ahu wa wala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tuan-tuan sidang jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada malam ini kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama hadir ke rumah Allah untuk mengerjakan salat maghrib berjemaah dan seterusnya berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimohon keampunan oleh para malaikat sebagaimana yang telah dinyatakan dalam hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, pada malam ini kita sambung kuliah tafsir surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj merupakan satu surah Makkiyah mengandungi 22 ayat yang dalamnya menceritakan tentang mihnah dan tribulasi dakwah orang-orang yang beriman menghadapi para taghut dan jababir. Para taghut dan jababir ini pemerintah yang menindas dan menzalimi orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mari kita terus kepada tajuk kita pada malam ini, surah Al-Buruj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i zatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Allah bersumpah dengan langit, dengan katanya, dengan firman-Nya, dan aku bersumpah dengan langit yang mempunyai buruj. Allah menyatakan dalam sumpahnya bahawa langit ada buruj. Para ulama tafsir ada 4 pandangan tentang makna buruj. Yang pertama, Allah sebut buruj ini, kata setengah daripada ahli tafsir, artinya bintang-bintang yang kita nampak bertaburan di langit, itulah buruj. Pandangan kedua mengatakan al-buruj adalah al-qusur, istana-istana, mahligai-mahligai. Demi langit yang ada istana dan mahligai-mahligainya. Dalam dunia kita nampak istana yang dibina oleh manusia, dan demikianlah di langit ada istana-istana dan mahligai yang Allah jadikan tempat tinggal orang-orang yang beriman dalam surga. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, menceritakan kisah kematian. Allah kata, Qul innal mauta allati tafirruna minhu mulaqihi. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya itu akan menyusuli kamu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu bersembunyi dalam istana yang teguh dan kukuh. Allah menyatakan burujin musyayyadah, artinya istana-istana yang kukuh. Pendapat ketiga makna al-buruj ialah yang mempunyai
Allah kata langit yang mempunyai ciptaan-ciptaannya, termasuklah ciptaan Allah di langit, bulan, bintang, awan, umawan, dan segala-gala yang ada di angkasa. Maka itu adalah al-buruj. Manakala pendapat yang ketiga, yang keempat, makna al-buruj adalah al-manazil, yakni tempat laluan bintang-bintang. Bintang ada laluannya. Ada 12 buruj yang terkenal di kalangan masyarakat Arab. 6 buruj di utara, 6 buruj di selatan, yang ada nama masing-masing. Ada buruj namanya As-Sultan, Ketam. Ada buruj namanya As-Sur, Lembu. Dalam ilmu kaji bintang yang ada di kalangan masyarakat barat, dipanggil dengan nama-nama yang tertentu lah. Bintang Aquarius, Sagittarius. Ini semua ni buruj. Kita disuruh belajar tentang bintang-bintang, tapi bukan menuntut ilmu bintang. Jangan percaya ilmu bintang. Ilmu bintang, kalau kita percaya, merupakan salah satu daripada benda yang menjerumuskan kita ke dalam syirik. Buka khabar tengok, saya punya nasib macam mana, saya bintang apa? Saya bintang 12, bintang Sagittarius. Sagittarius ni pemanah. Dia ada gambaran dalam kepercayaan yang diwarisi daripada Greek, Yunani lama dulu. Dia adalah pahlawan Sagittarius namanya. Jadi ini adalah al-manazil. Bintang itu ditafsirkan dalam bentuk arca-arca tertentu. Baik, Allah bersumpah dengan langit yang punya buruj dengan mana-mana yang telah saya sebutkan tadi lah. Wal yaumil ma'mur, dan demi hari yang dijanjikan. Hari yang dijanjikan ini para ulama tafsir sepakat mengatakan adalah hari kiamat. Hari yang dijanjikan itu merupakan yaumul kiamah. Tiada khilaf di kalangan para ulama tafsir tentang maknanya. Wa syahidin wa mashhud, dan aku bersumpah kata Allah dengan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Jadi syahid wa mashhud, siapakah yang menyaksikan dan siapakah yang disaksikan. Ada pelbagai pandangan para mufassirin, para ahli tafsir. Setengah daripada ahli tafsir mengatakan syahid adalah hari kiamat, wa mashhud adalah hari Arafah. Hari yang menyaksikan itulah hari kiamat, mashhud hari Arafah. Ada pandangan mengatakan syahid adalah para nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, dan mashhud adalah manusia pada hari kiamat. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, yang mana Nabi kata pada hari kiamat nanti manusia akan disaksikan oleh para nabi-nabi mereka. Allah akan tanya para nabi-nabi, adakah kaummu beriman denganmu atau menolakmu? Dan Nabi cerita kaum Nabi Nuh sebagai Rasul yang pertama ke bumi ini. Nuh ditanya, wahai Nuh, apakah kau dah sampaikan dakwah kepada kaummu? Kata Nuh, aku dah sampaikan. Dalam Quran bercerita, Nuh sampaikan dakwah dia 950 tahun. Alfu sanatin illa 50 ama. 1000 tahun tolak 50 tahun, kata Allah. Tapi yang beriman dengan Nuh hanyalah sedikit. Kemudian Allah tanya kaum Nuh, tak cukup dengan tanya Nuh, Allah tanya kaum Nuh, wahai kaum Nuh, adakah Nuh telah sampaikan dakwah? Jangan tanya orang yang mendakwah dia kan, yang dituduh, kita tanya berdoanya. Jangan tanya orang yang dituduh saja, tanya orang yang beriman juga. Jangan tanya orang dulu saja, tanya orang yang dituduh juga. Ini namanya siasat.
untuk mencari keadilan. Maka Allah tanya kaum Nuh, wahai kaum Nuh, apakah Nuh dah sampaikan dakwah kepada kamu semua? Maka kaum Nuh kata tak sampai. Macam mana? Nuh kata sampai, kaum Nuh kata tak sampai. Jadi kena cari saksi. Cari saksi, maka Allah pun tanya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, apakah kaum Nuh telah menerima dakwah, telah disampaikan dakwah oleh Nuh? Umat Muhammad kata dah sampai dah. Kami bersaksi bahawa Nuh telah sampaikan dakwahnya kepada kaumnya. Maka hairanlah kaum Nuh, bagaimana umat yang datang sebelum kami boleh bersaksi atas kami. Lalu umat Muhammad berhujah bahawa Al-Quran telah menceritakan bahawa Nuh telah menyampaikan dakwahnya. Maka kami bersaksi dengan apa yang telah disaksikan oleh Quran. Bukan saja para nabi-nabi, umat Muhammad menjadi saksi, bahkan segala anggota kita akan menjadi saksi. Dalam surah Yasin yang kita baca, yauma tashhadu arjuluhum, pada hari di mana kaki-kaki mereka jadi saksi, tangan mereka jadi saksi, kemudian kulit-kulit mereka jadi saksi atas apa yang telah mereka lakukan. Dan pada hari itu Allah kunci mulut mereka, maka anggota juga menjadi saksi. Demikian juga bumi akan jadi saksi. Segala apa yang ada di bumi ini akan jadi saksi kepada kita. Dalam surah Izazul, Allah menyatakan, Allah menyebutkan dalam surah Izazul dengan firman-Nya, yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi cerita khabarnya. Khabar apa yang bumi cerita? Khabar tentang apa yang telah manusia lakukan di atas punggungnya. Cerita hadis. Dalam hadis Nabi berkata kepada muazzin, seorang yang nak lakukan azan ni, dia kena habiskan kawan sejauh mungkin. Sebab Nabi kata tidak mendengar satu benda di bumi ini suara azan dia, melainkan dia akan bersaksi kepada dia. Dia akan jadi saksi. Jadi semua yang ada di bumi ini akan jadi saksi. Maka Allah kata yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan ceritakan segala khabar-khabar yang pernah berlaku di atas belakangnya. Baik, wasyahidin wa masyhud, yang menjadi saksi dan yang disaksikan. Maka yang menjadi saksi dan disaksikan ini adalah pada hari kiamat nanti. Qutila ashabul ukhdud. Bunuh. Qutila ni macam dibunuh lah. Dibunuh ni celaka. Maksudnya bahasa Arab disebut qutila, go to hell, pergi jahanam. Kalau bahasa Inggeris, pergi jahanam makan. Pergi jahanam lah ashabul ukhdud. Bahasa kasar, pergi jahanam. Celakalah ashabul ukhdud. Matilah, mampuslah. Allah cela kaum ashabul ukhdud. Siapakah ashabul ukhdud? Ini cerita sejarah. Orang-orang yang mempunyai parit, pemilik parit yang dinyalakan api, maka mereka dinamakan ashabul ukhdud. An-nari zatil waqud, api, parit yang mengandungi api, yang mana di dalamnya ada kayu api. Izhum 'alaiha qud, jika mana mereka, yakni ashabul ukhdud yang menyalakan api ini, berdiri di pinggir lubang tadi menyaksikan api yang menyala-nyala itu. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, kata Allah, dan mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang yang beriman. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid, dan mereka tidak melakukan perbuatan tersebut, perbuatan membalas perbuatan orang-orang yang beriman itu, melainkan hanya kerana mereka beriman dengan Allah yang maha mulia lagi maha terpuji.
yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah Maha menyaksi atas segala sesuatu. Baik. Ashabul Ukhdud disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kisahnya dalam hadis Muslim dan dalam hadis riwayat Tirmizi yang sahih, diceritakan dengan hadis yang panjang bagaimana berlakunya kisah Ashabul Ukhdud. Nabi SAW bersabda daripada Suhaib, "Kana malikun fi man kana qablakum," kata Nabi, ada seorang raja di zaman sebelum kamu. Nabi tak cerita raja mana kan? Nabi itulah dalam Quran, dalam hadis, bila cerita kisah masa lalu tidak ada pendetailan. Detail ni bukan sifat Al-Quran, bukan sifat hadis. Nabi kata ada raja di zaman dulu. Apa nama raja tu kita tak penting kan? Apa nama raja, tinggal raja di mana, tak penting. Yang penting raja zaman dulu. Ini sifat nas Al-Quran dan hadis. Macam kita Ashabul Kahfi. Kita tak tahu raja mana. Cuma kita mendapat sumber-sumber Israiliyat, ada raja negeri sekian. Ada yang mendakwa raja di sebelah Turki sana, ada yang kata di sebelah Rom, ada yang kata di sebelah Syam. Masing-masing mendakwa. Maka berikutan daripada dakwaan itulah lahirnya dakwaan bahawa gua Ashabul Kahfi ada tempat kami. Di Syam ada, di Turki ada, masing-masing mendakwa. Al-Quran tak kita. Bukan itu tujuan Al-Quran. Al-Quran tak datang sebagai sebuah cerita hikayat. Quran datang bawa ibrah, pengajaran. Bukan Nabi kata ada raja yang hidup sebelum kamu, wa kana lahu sahir, dia ada seorang sihir. Cuma ada pendapat daripada ahli tafsir kata raja ni adalah raja Zunwas. Ini daripada sumber-sumber Israiliyat, sumber-sumber cerita-cerita Arab, dapatlah dikait-kaitkan. Cerita raja Zunwas ni Yahudi, dia memerintah di Yaman. Dia serang Yaman, maka dia tawan negeri Yaman. Yaman waktu itu dihuni oleh orang-orang Nasrani. Dia paksa orang-orang Yaman supaya mengikut agama dia. Dan dia ada seorang sihir. Raja zaman dulu memang berdiri di atas kekuatan ahli sihir, supaya ahli sihir ini bantu dia. Fir'aun ada ahli sihir. Ketika mana Fir'aun nak lawan dengan Nabi Musa, bukan sedikit ahli sihirnya, 80,000 ahli sihir ditampilkan daripada segenap ceruk rantau Mesir nak lawan Musa seorang. Bila lawan Musa, mereka beriman semuanya. Kisahnya mereka beriman dan Fir'aun telah bunuh mereka dengan cara dipotong tangan dan kaki bersilang dan disalib di kayu, dibiarkan dimakan oleh burung-burung ereng dengan penuh penyiksaan. Tetapi mereka kata, faqdi ma antaqad. Ahli sihir ini tetap tegas mengatakan, wahai Fir'aun, buatlah apa yang kau nak buat. Kamu bukanlah penentu segala-galanya di dunia ini. Yang menentukan adalah Allah. Jadi begitulah keyakinan ahli sihir. Baru masuk Islam, mati, semuanya ke syurga. Tak sempat beramal lagi. Ahli sihir ada sepanjang zaman, cuma nama berbeza. Tujuan sama, tujuan nak memperkukuhkan kerajaan. Jadi raja ni dia ada seorang sihir, tujuan dia supaya kerajaan dia kukuh dengan ilmu sihir yang ada pada sang penyihir. Hari ini apa yang bantu sebuah kerajaan kukuh? Sebuah kerajaan menjadi kukuh bila ada media kan? Media massa. Ini satu benda yang sangat penting. Kalau menguasai media, maka tegak dan kukuhlah kerajaan itu boleh mempengaruhi rakyat. Maka media massa merupakan salah satu daripada alat sihir. Kata Nabi dalam hadis, wa inna minal bayani la sihrun. Sesungguhnya daripada perkataan itu, cakap-cakap, bicara-bicara, ada sihir. Sihir ada dalam bicara, percakapan. Maka sihir ada dalam penulisan. Konsep sihir
ditampilkan adalah bila dia boleh guna untuk mempengaruhi manusia, maka itulah sihir. Maka sihir konsepnya dah berubah mengikut peredaran zaman. Maka pada hari ini para wartawan, para pengamal media yang telah menggunakan apa yang ada pada mereka untuk memperkukuhkan kezaliman, maka mereka itu adalah penyihir. Dalam Al-Quran Allah mengatakan bahawa alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Kau tak lihatkah, kata Allah, para penyair yang di Arab waktu itu ada banyak penyair. Penyair ini, kata Allah, mereka pergi ke setiap genap kampung dan mereka menyebarkan. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Kamu tak lihatkah mereka pergi menerobos ke segenap kampung, mereka mempengaruhi orang dengan syair-syair mereka. Maka syair-syair itu telah mempengaruhi orang pada zaman itu. Maka mereka adalah ahli sihir zaman itu. Maka demikianlah, raja tadi dia ada seorang sihir. Falamma kabira, kata Nabi, bila dia sudah tua, dia pun kata pada raja, dia kata, wahai tuanku raja, aku dah tua, maka lantiklah seorang kanak-kanak, aku nak ajar ilmu sihir untuk dia. Aku nak cari pewaris. Dalam hadis Tirmizi, dia kata, pilihlah seorang budak yang paling bijak dalam negeri ini. Aku nak ajar dia ilmu sihir supaya dia boleh meneruskan legasi aku. Maka raja pun pilihlah seorang budak supaya ahli sihir tadi ajar dia. Budak tadi pergi belajar sama ahli sihir, tapi dalam perjalanan dia bertemu dengan seorang rahib. Dalam ulang-alik ini ada seorang rahib. Dia tertarik dengan seorang rahib, dia singgah, dia belajar. Dan dia mendengar perkataannya, lalu dia merasa takjub, kata Nabi. Budak tadi bila dengar perkataan ajaran si rahib, dia merasa kagum dengan ilmu si rahib. Apabila dia datang kepada ahli sihir dan dia hadir lewat, maka ahli sihir pun kata, kenapa kau lewat? Dipukulnya budak tadi. Budak tadi mengadu kepada rahib. Dia kata, aku telah dipukul oleh ahli sihir hari ini sebab lewat datang. Maka guru dia, si rahib, ajar dia satu cara menipukan. Dia kata, bila kamu sampai kepada rahib, beritahu rahib bahawa ibuku telah melambat-lambatkan aku dengan kerja rumah. Dia suruh begini, aku lambat datang. Bila kamu balik rumah pula, beritahu ibu bapakmu bahawa ahli sihir telah melambat-lambatkan kau dengan banyak perkara tambahan, menyebabkan kamu lambat. Maka budak tadi pun beritahulah begitu kepada ahli sihir, dan dia pun bolehlah mengambil kesempatan masa terluang itu untuk berguru dengan si rahib. Jadi berlalu satu tempoh masa, berlaku kejadian dalam negeri. Ada seekor binatang yang besar. Tengah riwayat mengatakan binatang itu adalah singa. Singa yang ganas menerobos masuk dalam negeri, menyebabkan orang semua lari bertempiaran. Maka budak tadi lalu di tempat itu, dan dia pun berkatalah, sekarang masanya aku nak menguji ilmu rahib atau ilmu sihir yang betul. Maka budak tadi berkata, Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabah hatta yamdiyan nas. Kata budak tadi, ya Allah, walaupun dia cari kebenaran, tapi dia sebenarnya keyakinan pada ilmu ahli sihir dan ilmu ahli rahib. Lalu dia pun berdoa. Dia kata, ya Allah, jikalaulah benar ilmu rahib lebih kau sukai daripada apa yang ahli sihir buat, maka bunuhlah binatang ini supaya manusia boleh lalu, supaya manusia boleh bebas, selamat. Maka dilemparkanlah seketul batu kepada binatang tadi, maka matilah binatang itu. Bila mati binatang tadi, rahib pun kata kepada budak tadi, dia kata, wahai anakku, kamu hari ini lebih baik daripada aku. Aku lama hidup
tak pernah dapat kemuliaan macam ni. Jadi kamu lebih hebat daripada aku, sebab kamu ambil batu boleh baling dia mati, aku tak pernah buat. Kamu lebih, anta afdalu minni. Guru kata pada murid dia, kamu lebih baik daripada aku. Dan sekarang kata guru dia, bila aku lihat jadi, sampailah masanya kamu akan diuji. Nampaknya ujian akan datang timpa-timpa kepada kamu. Jadi lepas tu budak tadi, dia sudah, kata Nabi, dia sudah ada kebolehan untuk mengobati berbagai penyakit sopak, kusta dan buta, serta penyakit-penyakit yang lain yang diubat. Dia dah menjadi ahli perawat dalam masyarakat. Dalam keadaan begitu, ada seorang ahli kerabat diraja. Mari, dia buta. Dia buta dan dia minta budak tadi ubatkan dia. Budak tadi kata, bukan aku yang mengubatkan, yang mengubatkan adalah Tuhanku. Aku akan ubat kamu jikalau kamu beriman denganku. Maka kerabat diraja seorang tadi, dia berkata, aku akan percaya dan beriman dengan kamu jikalau kamu boleh ubah aku. Budak tadi pun berdoa kepada Allah, dan sembuhlah kerabat diraja tadi. Bila sembuh, raja tadi mengesan perubahan pada kerabatnya seorang. Dia kata, siapa yang sembuhkan kamu? Kata kerabat tadi, budak yang belajar sama ahli sihir. Maka dipanggil budak itu, ditanya siasat. Dia kata, semua hebat sihirmu, kamu dah berjaya menyembuhkan penyakit buta. Kata, sampailah masanya kamu sekarang menggantikan ahli sihir yang lama. Kata budak tadi, tidak, bukan aku yang menyembuhkan adalah Allah. Kata raja, adakah Tuhan selain aku? Kata budak, ada. Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan seluruh manusia, Allah. Maka budak tadi pun ditanya, raja panggil kerabat tadi, suruh kembali kepada agama dia. Kerabat tadi kata, dia tak kembali. Dia tetap bertegas dengan ajaran budak tadi, bahawa Allah adalah Tuhannya. Maka diambil gergaji, dibelah kepalanya. Dalam Nabi kata, dibelah kepala dia dengan gergaji, maka sampai ke celah paha, terbelah dua gelas. Belah dua itu. Dia tetap dengan agama dia. Lalu budak tadi ditanya lagi, siapa yang ajar kamu? Diseksa budak tadi. Akhirnya sampailah dia mendedahkan bahawa yang ajar saya ini adalah rahib. Dipanggil rahib. Rahib pun diancam supaya keluar daripada kepercayaannya dan kembali kepada kepercayaan sang raja. Rahib tetap pendirian. Lalu diambil gergaji, dibelah kepala dia sampai ke celah paha, terkoyak keluar. Dia tetap dengan keimanan dia. Lalu budak tadi kata raja, bawa budak ini pergi naik ke bukit yang tinggi. Kalau dia kembali kepada agamaku, maka biarkan dia bebas. Kalau dia tetap, lemparkan dia ke gaung, ke jurang. Bila bawa pergi naik bukit, maka gempa terjadi, semua jatuh. Orang-orang pengawal-pengawal yang bawa budak tadi semuanya terhumban ke jurang semua. Budak selamat, balik jumpa raja. Raja kata, mana kawan-kawan kau tadi? Kau balik seorang. Kata budak tadi, mereka semua mati. Aku diselamatkan oleh Tuhanku Allah. Kata raja pada pengawal yang lain, bawa budak ini naik bahtera ke tengah laut, buang dia ke laut. Bawa bahtera ke tengah laut, sampai tengah laut, ombak bergelora, semuanya terhemban ke laut. Budak tadi balik semula. Kata raja, mana kawan-kawanmu? Semuanya mati. Raja misalnya raja yang sombong kan, dia tak kata mana kawan-kawan tadi. Ini antara bahasa hadis ni kan, hadis Nabi. Dia kata, aina ashabu? Kata raja, mana kawan-kawan kau? Mana geng kau? Padahal geng dia kan. Padahal itu pengawal dia tak mau kata itu pengawal. Dia pun tak percaya. Itu geng kau.
sombongnya sang raja kan. Mana kawan-kawan kau tadi? Mereka semua jatuh ke laut lemas. Aku selamat. Allah telah selamatkan aku. Lalu kata budak tadi, wahai raja, kalau benar kau nak bunuh aku, hanya ada satu cara. Bagaimana? Kata raja. Mahwa, apa dia? Raja excited nak tahu. Dia pun tanya. Ketika itu jatuh dia punya kesombongan dia, keangkuhan dan kedegilan dia jatuh depan budak tadi. Dia kata, apa dia? Kata budak, kau panggil semua manusia berhimpun di satu dataran yang luas. Kemudian salibkan aku pada satu kayu. Kemudian ambillah panah yang aku bawa dan panahlah aku. Sebelum panah, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya dengan nama Allah Tuhan budak. Dengan nama Allah Tuhan budak ini. Lepas itu, lepas dah nak panah, kena aku mati lah, kata budak. Maka budak tadi nak raja pun tanpa fikir panjang, panggil seluruh rakyat jelata berhimpun di satu dataran yang luas dan menyaksikan peristiwa pembunuhan mereka ini. Maka raja pun ambillah anak panah, ditariknya anak panah. Sebelum dilepas disebut kuat-kuat Bismillahirrahmanirrahim. Semua rakyat dengar. Maka dipanah, terkenalah di sini. Dalam hadis dinyatakan kena di antara mata dengan telinga pelipisnya. Sikit ya, syaf sikit. Budak tadi pun tahan. Bila tahan, dawahan, mati ya. Dia mati. Bila mati, orang semua heran. Macam mana boleh mati? Kena pelipis saja kan? Bukan kena jadat dan jantung ke? Ataupun kena di mana-mana tempat yang fatal, boleh mati kan? Tak ada. Kena tempat yang mana tak boleh mati, tapi mati juga tadi. Maka orang pun percaya bahawa kalimah inilah yang hebat. Maka orang pun melawan Bismillah, amanna bi rabbil ghulam, amanna billah rabbil ghulam. Kami beriman dengan Allah Tuhan budak. Seluruh rakyat yang datang menyatakan keimanan kepada Allah. Alangkah terkejutnya sang raja bahawa benda yang dia takut selama ini terjadi secara spontan, tanpa diduga. Akhirnya dia kata, memang aku dah tertipu dengan budak lain. Tidak ada jalan lain. Raja pun ancam rakyatnya, kalau kamu tidak kembali kepada agama asal kamu, aku akan seksa kamu dengan seksa yang pedih. Dikunci pintu kota. Zaman dulu ada kota lah kan, sebuah ibu kota ni. Kota raja dia ada kota, adalah dikunci pintu kota, tak ada keluar. Dalam pintu kota diperintahkan orang menggali parit yang luas, dinyalakan api, dan mereka pun diugut. Kalau kamu tidak kembali kepada agamamu yang asal, aku bunuh kamu dengan dilempar ke dalam api. Seluruh rakyat yang telah menyatakan keimanan dengan Allah hasil daripada perkataan Bismillahirrahmanirrahim, maka mereka tetap berdirian. Seorang demi seorang dilemparkan sambil yang lain menyaksikan, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan, raja dengan para pengikutnya menyaksikan dengan penuh gembira, seronok, hibur, dilempar orang satu demi satu ke dalam api. Manakala rakyat yang lain menyaksikan, dan mereka menyaksikan dengan penuh keimanan, ketakwaan, istiqomah, tak goncang. Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis, fafa'alu hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyun. Lalu mereka buatlah, lempar satu demi satu, orang lain tengok sehinggalah datang seorang perempuan, wa ma'aha sabiyun, di dukungannya ada seorang budak. Fataqa'asat, lalu perempuan tadi bila tengok anak dia pun mula ragu-ragu. Nak terkejut ke tak nak terkejut? Dia nak kekal dengan agama, dia nak balik agama raja apa, ataupun dia nak istiqomah dengan keyakinan barunya ini. Dalam keadaan itulah kata Nabi, faqala lahal ghulam, maka anak dalam hubungannya pun bercakap.
semasa kecil berdasarkan hadis yang sahih. Waktu dalam dukungan cakap. Nabi sebut ada empat kanak-kanak yang cakap semasa kecil. Nabi Isa, kemudian bayi perempuan yang memfitnah Quraisy. Kemudian budak ini, dan satu lagi budak dalam kisah Nabi Yusuf. Setengah riwayat tafsir mengatakan budak yang bercakap menyelesaikan masalah pertikaian Yusuf dengan isteri Aziz. Budak itu masih lagi dalam dukungan kecil. Lalu dia pun kata, kalau baju Yusuf koyak di belakang, yang salah adalah istrimu wahai raja, wahai Aziz. Kalau koyak di depan, Yusuf yang salah. Ini budak yang cakap masa kecil. Dalam hadis dinyatakan ada 4. Baik, cerita Nabi SAW tentang kisah budak tadi merupakan sebuah cerita perjuangan dakwah. Di dalamnya ada pelbagai pengajaran yang mana sangat penting untuk kita mengetahui, mengambil iktibar daripada pengajaran-pengajaran ini. Pertamanya, penguasa yang zalim sepanjang zaman mereka akan ada pembantu ya. Pembantunya inilah yang akan menyesatkan dia. Kalau dia seorang tak boleh. Kalau kita tengok kisah Fir'aun ni dia disesatkan oleh siapa? Haman, menteri dia. Bukan Fir'aun seorang. Tokoh penyesat utama Fir'aun adalah Haman. Diceritakan cerita ni tidak adalah dalam riwayat, dalam sahih, tapi diceritakan oleh setengah daripada mufassirin. Fir'aun ni sebelum dia jadi jahat, dia baik. Dia baik dan ada 3 benda yang dia amalkan. Pertama, dia bangun awal pagi. Dia ibtikar. Maksudnya sebelum subuh dia bangun. Bila dia bangun, dia tengok angkasa, dia pun ingat pencipta. Itu sunnah dalam Islam. Kita bangun sebelum subuh, kita tengok langit, kita baca ayat apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ini yang kita disuruh baca dalam hadis. Kita suruh baca. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Sambil tengok langit pada waktu sebelum subuh. Fir'aun buat. Yang kedua, dia berjimat cermat. Dia makan tumpah, dia pungut balik. Dalam hadis begitu. Bila kita makan tumpah, kita pungut. Jangan buang semua. Kerana kita tak tahu yang mana berkat. Boleh jadi nasi sebiji yang ada dalam pinggan itu adalah sumber keberkatan berbanding nasi yang kita dah makan. Yang sebiji itu yang berkat. Jadi Fir'aun amalkan. Bila jatuh dia ambil, masuk pinggan balik. Dia tak biarkan jatuh walaupun sikit. Yang ketiga, dia suka bantu orang miskin. Ada hari-hari dalam pemerintahan dia panggil semua orang miskin ke ladangan, datang berkumpul di istana dia bagi. Dia bagi bantuan, bagi di rumah. Bila datang Haman menjadi menteri Fir'aun, dia hasut Fir'aun, dia kata, Fir'aun, kau ni raja besar, hebat, pemerintahan kau luas, buat kau lah nak rungsing bangun awal-awal, tidurlah. Fir'aun pun lama-lama terpengaruh tidur sampai jam 9 jam 10 kan. Tidur berlewat. Ini bukan perangai orang soleh lah. Perangai orang soleh dia bangun awal. Kemudian Haman hasut dia lagi, dia kata, wahai Fir'aun, seluruh negeri Mesir ni kau punya berapa luas saujana, sawah, bendang dia, bawah pemerintahan kau. Kenapa lah kau sayang sangat dengan makanan yang jatuh sikit ni? Biarkan. Ini satu perbuatan yang tak layak untuk seorang raja. Lama-kelamaan Fir'aun terpengaruh, tinggalkan. Dan yang ketiga, Haman kata, jangan bantu orang miskin. Orang miskin ni jangan diberi tongkat. Kalau diberi tongkat, mereka pemalas. Mereka akan jadi orang yang sangat mengharapkan kepada kamu. Jadi biar mereka menderita, biar mereka tahu susah, biar mereka berusaha sendiri. Akhirnya Fir'aun tak ada lagi program beri bantuan kepada rakyat. Dia tinggalkan sifat mulia yang ketiga ini. Ketika itulah Allah tarik rahmat dalam kerajaan Fir'aun. Fir'aun pun jadi jahat. Punca Haman. Maka demikianlah para penguasa sepanjang zaman. Kalau kita tengok
Di samping kezaliman mereka, mereka ada orang kanan yang mempengaruhi mereka dengan kejahatan. Baik, dalam kisah ini juga kita tengok macam mana si rahib telah mengajar muridnya supaya menipu. Orang Melayu sebut tipu sunat. Tipu sunat. Sebenarnya istilah tipu sunat tak ada. Dia ada tipu. Nama tipu semuanya dosa. Tapi ada keadaan tipu yang mana bukan tipu. Walaupun orang kata tipu, tapi itu bukan tipu. Sebagaimana Nabi berkata kepada Nu'aim dalam perang Khandaq, ketika mana Nu'aim menawarkan khidmat, ya Rasulullah, izinkan aku pergi porak-porandakan barisan musuh, aku nak tipu mereka, aku nak adu domba mereka. Nabi kata, pergilah, fa innal hirba khid'ah, sesungguhnya perang itu adalah khid'ah, tipu daya. Perang ini kena main tipu, main lurus tak boleh kan. Perjuangan melawan musuh kena ada juga dia punya seni lah. Kalau main terus bendul, tak boleh kan. Dalam perang Khandaq, Nabi kata pada Nu'aim, tipulah kan. Sesungguhnya perang ini memang ada tipu. Tapi bukan sebenarnya tipu kan. Yang dilarang oleh agama bukan al-kazib. Jadi rahib ajar murid dia supaya kata pada ahli sihir, muak aku, halang aku. Kata pada muak pula, ahli sihir halang aku balik awal. Jadi kedua mati pun. Akhirnya kau selamat kan. Kemudian pengajaran ketiga, murid boleh jadi lebih pada guru. Budak tadi telah belajar sama rahib bertahun-tahun, tapi akhirnya siapa yang lebih? Yang lebih adalah murid dia. Siapa yang diberi karamah? Yang diberi karamah adalah budak, sedangkan guru tak dapat karamah. Padahal ilmu yang ada pada murid datang daripada sang guru, tapi guru tak ada karamah. Kalau kita tengok sahabat Nabi, mana lebih hebat? Abu Bakar atau Umar? Tentulah Abu Bakar kan? Ahli sunnah wal jamaah menyusun para sahabat dengan martabat masing-masing lah. Para sahabat ni dia ada maratib ya, manaqib. Yang paling tinggi adalah Abu Bakar. Siapa kata Umar lebih baik dari Abu Bakar, maka salah. Siapa kata Ali lebih baik dari Abu Bakar, salah. Ali sendiri pernah pukul satu orang yang mengatakan kau lebih baik daripada Abu Bakar. Dia marah. Sebab mereka tahu bahawa Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang paling utama, yang paling lebih. Dalam kalangan umat Islam ini, ranking teratas adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian para ulama berkhilaf pandangan, Ali ataupun Utsman. Sebagian kata Ali yang lebih baik, sebagian kata Utsman lebih baik. Tapi yang dua ni, Abu Bakar, Umar, tak ada khilaf. Ahli sunnah wal jamaah kata yang terbaik adalah Abu Bakar, kemudian Umar, sebagian yang lain kata Utsman, sebagian kata Ali. Baik, kalau kita tengok sejarah Abu Bakar tak pernah menampilkan satu pun karamah. Dalam kehidupan Abu Bakar ni tak zahir pada kehidupan Abu Bakar karamah. Lepas dia jadi khalifah, tak ada karamah apa. Dia terpaksa berjuang, berperang melawan orang-orang murtadin, orang murtad, orang-orang mengaku Nabi. Mati ramai, tentera dia, negara bergoncang, tak ada karamah datang. Betul. Umar masa pemerintahan dia banyak Allah tunjukkan karamah. Allah tunjukkan karamah kepada Umar. Salah satu karamah yang masyhur, ketika mana tentera-tentera dia sedang berperang melawan musuh di perbatasan, Umar sedang khutbah jemaat. Tengah-tengah khutbah, Umar berpaling daripada menghadap ke jemaah, berpaling ke arah yang lain. Dia kata, wahai tentera, lari ke belakang bukit. Orang semua dengar, orang semua dengar. Umar berkata kepada seseorang, dia melawankan, wahai tentera, lari ke belakang bukit. Maka orang berheran, apa Umar ini ya, tengah khutbah tiba-tiba berkata, wahai tentera, lari ke belakang bukit. Jadi tak lama kemudian tentera di perbatasan balik, dan mereka pun menceritakan pengalaman mereka berperang dengan tentera Romawi. Kata mereka, kami hampir kalah. Kami hampir kalah ketika mana kami diasap oleh tentera musuh. Tapi ketika itu kami mendengar suara yang menyuruh kami supaya mengambil posisi di belakang bukit, supaya kami selamat daripada serangan musuh. Jadi mereka pun tahulah bahawa Umar lah yang telah
menyeru mereka. Dekat-dekat kan, 1000 kilometer kan. Kalau dekat apalah. Kalau ada handphone tak boleh tau. Tak ada handphone. Hanya dengan satu laungan biasa. Apa ini? Ini adalah karamah Umar. Walaupun Umar ada karamah yang banyak, kita boleh senaraikan karamah-karamah lain yang ada pada Umar banyak, tapi Umar tak lebih baik daripada Abu Bakar. Jadi ada karamah pada seseorang itu bukan melambangkan dia lebih baik daripada orang yang tidak ada karamah. Seorang guru kadang-kadang tidak ada karamah, murid ada karamah. Dalam kisah tadi, rahib tak ada karamah, budak tadi pula dapat karamah daripada Allah. Tapi bukan bermakna guru itu, murid itu lebih baik daripada guru. Ilmu guru tentulah lebih baik daripada murid. Guru tentulah mempunyai pahala yang lebih besar daripada murid. Sebab kerana gurulah yang telah mengajar budak tadi menjadi orang baik, maka kebaikan budak tadi pahalanya dapat pada sang guru. Maka guru lebih besar kelebihan fadilat pahalanya berbanding murid. Tetapi dari segi karamah Allah bagi pada murid. Baik, ganjaran yang seterusnya, kita tadi menceritakan kepada kita pendakwah dia kena profesional dalam bidang tertentu lah. Bidang perubatan, bidang gerak kerja sosial. Sebab budak tadi, cara dia mempengaruhi masyarakat adalah dengan mengubati penyakit-penyakit mereka, bukan dengan cara mengajar agama. Dia pergi berkhidmat kepada masyarakat sampailah masyarakat percaya. Bila masyarakat perlukan bantuan pada dia, pergilah jumpa dia minta ubat. Maknanya budak tadi tak jadi doktor. Sebenarnya kalau seorang yang jadi doktor ni, dia punya kelebihan yang besar dalam masyarakat untuk berdakwah. Dalam sejarah kita tengok Nabi Isa ditampilkan sebagai seorang doktor. Dia mengubat penyakit-penyakit manusia. Yang mana manusia tak diubat, dia ubat. Dan ramai para pendakwah menggunakan kaedah mengubat orang, menyelesaikan penyakit orang untuk menarik orang kepada dakwah dia. Maka budak tadi dia tampil sebagai doktor, sebagai satu aktiviti sosial yang mempengaruhi masyarakat untuk menerima dakwah dia. Baik, terus pada ayat seterusnya, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Kata Allah, semuanya orang yang memfitnah orang yang beriman. Fitnah maksudnya bunuh. Bunuh adalah sebesar fitnah. Orang yang membunuh orang yang beriman, laki dan perempuan, kemudian dia tak bertaubat, maka bagi mereka azab neraka jahanam dan bagi mereka azab yang membakar. Allah SWT ini dosa besar membunuh orang yang beriman. Walaupun begitu, dia dah bunuh orang beriman, Allah tawarkan taubat. Begitulah hebatnya Allah walaupun dosa mereka membunuh orang-orang beriman dalam api tadi, kata Allah, summa lam yatubu, kemudian mereka tak bertaubat, maka barulah mereka diazab dalam neraka. Tapi kalau seandainya mereka bertaubat, Allah ampunkan. Walaupun demikian besarnya dosa. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Semuanya orang yang beriman, lelaki dan orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah dia kejayaan yang paling besar. Jadi setiap kali Allah sebut surga, maka ada sungai. Sungai memang fitrah manusia. Manusia suka sungai. Bukan orang Arab saja, orang Melayu pun suka sungai ya. Kita yang hidup dalam suasana sungai pun suka sungai. Apalagi orang Arab. Orang Arab yang tak pernah tengok sungai, tengok wadi-wadi je. Bila waktu kita sungai, cantiknya kan. Ada bayangkan orang Arab. Jadi sungai memang kecenderungan semua manusia. Di Malaysia kita ada orang kaya cari tempat di tanah bukit buat air pancuran sungai. Kemudian sengaja pergi buat rumah di sungai, ada kan? Kerana nak suasana syurga. Jadi memang syurga dengan sungai tak dapat dipisahkanlah. Inna batsya rabbika lasyadid. Inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya
menentang Tuhanmu, sesungguhnya balasan Tuhanmu, batsya, maksudnya pembalasan Tuhan adalah bersangatan. Innahu wa yuhyi wa yu'in, sesungguhnya dialah Allah yang memulakan dan mengembalikan manusia, yang memulakan kehidupan manusia daripada air mani, kemudian berkembang menjadi janin manusia, kemudian lahir, kemudian menjadi kanak-kanak, dewasa, remaja, dewasa, tua dan mati. Semua ini adalah yubdi, Allah memulakan, kemudian Allah akan matikan dia, kemudian kata Allah wa yu'in, dia akan kembalikan kamu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, daripada tanah kami jadikan kamu, kemudian kami akan kembalikan kamu ke tanah, dan daripada tanah kami akan terbitkan kamu semula. Wa huwal ghafurul wadud, dan dialah Allah yang Maha Pengampun lagi wadud. Wadud ini adalah pengasih, penyayang, penuh cinta. Nabi sebut dalam hadis, tazawwaju al-wadud, tazawwaju al-wadud, kawinilah oleh kamu perempuan-perempuan yang wadud. Wadud merupakan perempuan yang pengasih, pengasih, penyayang, romantik. Wadud. Al-walud, al-wadudul walud, yang banyak anak. Maksudnya tengok perempuan yang banyak anak. Yang banyak anak, tengok keturunan banyak anak, anaklah banyak anak. Kalau keturunan anak satu kan. Normal, biasa itulah, normalnya begitu. Tapi ada juga orang yang banyak anak, keturunan banyak anak, mau anak 11, mari anak satu kan. Tapi nak tengok di antara ciri al-walud adalah keturunan, selain daripada bentuk tubuh badan. Sebab itulah bila seorang lelaki pergi pinang perempuan, tengok apa? Tengok tangan, tengok muka kan. Tangan, apa betul ni tangan? Tengok tangan, di tangan ni ada ciri-ciri al-walud, ciri wanita al-walud. Kalau tidak, nak kita tengok tangan, tengok mana tangan? Tengok tangan. Tangan seorang wanita al-walud yang banyak anak dengan yang tak banyak, yang tak ada anak, lain. Kita tengok ini kan. Zul Arsyil Majid, yang punya aras yang mulia. Aras Al-Majid, Allah yang bersifat dengan sifat kemuliaan. Fa'alun lima yurid, dia melakukan apa yang dia kehendaki. Hal ataka hadisul junud, tidakkah telah datang kepada kamu cerita tentera-tentera sepanjang zaman? Tentera apa? Tentera yang menyokong pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa yang sepanjang zaman. Fir'aun wa Samud, Fir'aun ada tentera dia, Samud, kaum Samud dengan tentera-tentera mereka yang telah menentang Nabi Musa dan Nabi Saleh. Walillazina kafaru fi takzib, bahkan orang-orang kafir mereka ini sentiasa mendustakan. Jadi Allah cerita kepada Nabi, Muhammad, tak kamu dengarkah cerita kisah Fir'aun? Tak dengarkah cerita kaum Samud? Mereka ni ada tentera-tentera yang hebat. Para nabi mereka terpaksa menghadapi raja dengan tentera-tentera mereka. Mereka lah orang-orang kafir yang sentiasa mendustakan. Wallahu min waraihim muhit, kata Nabi, Allah sentiasa meliputi mereka, dari belakang mereka. Bal wa Qur'anul Majid, bahkan ini Quran yang mulia, fi lauhim mahfuz, yang tercatat di Lauh Mahfuz. Jadi Allah cerita kisah penderitaan, tribulasi, mihnah, cabaran orang-orang terdahulu kepada Nabi dalam suasana Nabi menghadapi dakwah orang kafir Mekah yang menindas mereka. Dalam keadaan demikian, Nabi diceritakan kisah-kisah ini supaya bertambah sabar Nabi, supaya Nabi dan orang-orang beriman semakin sabar, tidak mengalah dengan cabaran yang mereka terpaksa hadapi di kota Mekah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Khabbab bin Al-Is. Khabbab ni seorang sahabat Nabi yang mula-mula Islam, antara sahabat yang awal masuk Islam. Dia kata, syakawna ila Rasulillah, kami telah mengadu kepada Rasulullah. Kami satu hari kami pergi mengadu kepada Rasulullah. Wa huwa mutawassilun burdatan lahu fi zilil Ka'bah. Ketika itu Nabi sedang duduk bawah kelambu Ka'bah. Panas terik matahari, Nabi duduk berlindung bawah kelambu Ka'bah. Maka kata Khabbab,
Faqulna ala tastansiru lana, dia kata, ya Rasulullah, kenapa tak minta tolong untuk kami? Kami ini orang kafir Mekah menindas, menghina kami, siksa kami. Ala tastansiru lana, kenapa kau tak minta tolong pada Allah supaya bantu kita? Ala tad'u lana, kenapa tak doa pada Allah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada sahabat, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayughfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha. Kata Nabi, wahai khabar, ada di zaman dahulu sebelum kamu seorang laki-laki ditanam dalam tanah, kemudian diambil gergaji, dibelah kepalanya. Kemudian kata Nabi, dibelah kepalanya, badannya terbelah jadi dua. Wa yumshatu bi amshatil hadid, dan ada di kalangan mereka ada yang diikat, direntangkan, kemudian diambil sikat besi. Lalu kata Nabi, digaru kulit dia sampai luruh semua daging-daging dia, tinggal tulang. Sisaan zaman dulu. Zaman dulu memang bentuk sisaan dia lebih dahsyat berbanding zaman sekarang. Zaman sekarang, zaman sebelum Nabi Muhammad dulu, orang diseksa kerana masuk Islam lebih dahsyat berbanding orang zaman sekarang. Kita dipenjara, di luar negeri, dipindah tugas dan sebagainya. Itu kecil, itu sangat kecil berbanding apa yang diderita oleh umat terdahulu. Kata Nabi, mereka dipaksa untuk tinggalkan agama mereka, tetapi mereka tetap pendirian. Wallahu la yatamanna hadzal amr. Kata Nabi, demi Allah, Allah akan selesaikan urusan ini, urusan dakwah Islam yang kedua ini, Allah akan menangkan, kata Nabi. Hatta yasirur rakibu min San'a, sehinggalah seorang yang menunggang daripada San'a. San'a ini sebuah bandar di Yaman. Ila Hadramaut, yang menunggang daripada Hadramaut pergi San'a, pergi ke Hadramaut. La yakhafu illallah, dia tak takut apa-apa pun melainkan Allah. Wazibu ala ghanami, dan dia tak takut apa-apa pun melainkan serigala yang mungkin makan kambing-kambing dia. Walakinnakum tasta'jilun, tetapi kamu kaum yang nak cepat, kokoh, nak menang. Jadi dalam hadis ini Nabi cerita bahawa masa depan adalah untuk Islam, dan apa yang Nabi janji ini memang menjadi kenyataan. Akhirnya Islam telah menguasai seluruh jazirah Arab. San'a jadi hak Islam, Hadramaut jadi hak Islam. Maka ketika itulah tersebarnya keamanan di seluruh semenanjung Arab. Nabi kata, di antara ciri pemerintahan Islam dalam hadis ini, Nabi kata aman. Sebuah negara Islam, ciri dia aman. Seorang yang menunggang daripada Hadramaut pergi ke San'a, tak ada apa, tak apa. Dan dalam riwayat, dalam pentafsiran hadis yang lain, dia kata wazibu ala ghanami, kambing pun tak takut pada serigala. Kambing pun tak takut. Dalam sebuah negara yang tak aman, kambing nampak kucing, ingat serigala, takut. Ini kambing nampak serigala, tak takut. Omar bin Abdul Aziz, ketika mana dia mengambil alih pemerintahan, seorang badui di tengah padang pasir yang luas, dia mendapati kambing dia bertambah susu. Hari-hari biasa kambing dia buah susu boleh segelas, hari ini buah boleh 3 gelas. Jadi dia berheran, awak kambing saya tambah susu. Dia kata, badui yang duduk di padang pasir ini, dia kata, sudah semestinya negara ini sedang diperintah oleh seorang pemimpin yang adil. Tak ada orang beritahu dia. Tak ada satu orang wartawan yang cakap kat dia, tuan, apa pandangan tuan tentang apa nama presiden baru kita? Tak ada. Tak ada orang beritahu kat dia, dan tidak ada radio memancarkan apa nama siaran beritahu kat dia, kata negara kita dah ganti Perdana Menteri. Ada. Dia hanya tengok kambingnya. Kambing dia tambah susu, dia kata, wah, negara aku sedang diperintah oleh pemimpin yang adil. Jadi sebuah negara Islam, apabila dia benar-benar Islam, dia akan datang keberkatan. Dan tidak dinamakan sebuah negara Islam kalau kehidupan dalam negara itu tidak aman. Dia mesti aman. Sebab Nabi kata, wallah la yutimul amr, demi Allah akan sempurna urusan ini
sehinggalah seorang yang menunggang daripada sana pergi ke Hadramaut tak ada apa. Maknanya Nabi menggambarkan sebuah ciri negara Islam yang bakal dicapai oleh orang Islam sesudahnya. Jadi wallahu taala alam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.